Sebab dalam bola sepak ni, walaupun individuals boleh membantu hang memenangi perlawanan, tetapi the only way untuk hang mengalahkan pasukan-pasukan seperti Man City yang sangat dominan, the only way hang boleh skor 4 biji lawan Man City of all teams is if kalau hang ada satu identiti yang cukup kuat sehinggalah Man City sendiri tak tahu nak respon macam mana. And that's what it felt like that night. Aku tahu City score 4 biji, tapi it felt like multiple times, buat kali pertama dalam jangka masa yang cukup lama, aku nampak Man City dalam beberapa detik yang tidak memiliki jawapan. Dia ibarat macam ni lah. Kalau hang besar dalam sekolah, hang mesti ada member seorang ni, yang hang tanyalah dia apa pun, dia mesti ada jawapan untuk benda tu. Dia mesti tahu answer dia. Pandai kan? Pandai belajar, hardworking, sampai exam semua soalan dia tahu. Tetapi tiba-tiba ada satu exam, 2-3 exam question yang tanya member blank. Clueless Keluar exam hall muka pucat. Tanya, apa jawapan tadi? Tak tahu. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kenapa tak tahu? Lagi pucat lah. Macam tu. Apa kan? Macam tu lah aku rasa Man City hari tu. Dia menyambung apa yang kata tadi tentang kita tak pernah tengok City sepanik itu dalam banyak occasion dalam perlawanan tersebut. Itulah menyambung apa yang aku kata ketika aku intro tadi, bahawa ini adalah perlawanan yang baik untuk neutral. Kita nampak City sepanjang beberapa tahun kebelakangan ni, City ni sukar untuk kita cari loophole, sukar untuk kita cari weakness, walaupun ya semua tim ada weakness, tetapi weakness mereka tak pernah di-exploit. Dan kadang-kadang sampai satu tahap kita pun tak tahu apa weakness mereka, macam mana kita nak exploit weakness dia pun kita tak tahu apa kan. Jadi pada malam itu ada beberapa yang dah di-exploit oleh Poch dan Chelsea. Dan untuk Chelsea pula ada beberapa point yang aku nak tekankan di sini. Yang pertama, aku for the first time this season, untuk kali pertama musim ni, aku rasa trio midfield Caicedo, Enzo dan Conor Gallagher. Untuk pertama kalinya musim ini, betulkan aku kalau aku salah, penyokong-penyokong Chelsea di luar sana, the level of performance mengejutkan aku. Kerana aku tak pernah tengok mereka bergerak dalam satu unit sebegitu rupa. Bayangkan selepas ini mereka kekal dengan momentum midfield yang sama. Aku rasa half of the Premier League team, all due respect to them, mereka boleh kalahkan, Kish. Walaupun masalah Chelsea sekarang ni adalah ketika mereka bertemu klub besar, mereka boleh perform yang macam ni. Tetapi ketika mereka bertemu klub yang lebih kecil, mereka agak struggle kan. Dengan low block. Agak struggle. Itu adalah persoalan untuk di lain hari lah. Dan nombor dua, selain daripada midfield yang baik, nombor dua aku tengok Chelsea memetik kata-kata sahabat kita Myra, ini agak jahat juga. Dia kata Nicholas Jackson adalah Drogba light. Tapi dia tak pada sebab dia penyokong Chelsea kan. Kalau kita yang kata macam tu, kita kena kecam kan. Tapi betul, Kish, kalau daripada segi sudut penciptaan peluang, dia hampir sama dengan script Wolves tadi ni. Chelsea banyak peluang dan perlawanan sebelum ni. Dan aku percaya kalau mereka ada satu consistent goal scorer yang boleh bagi mereka 15 ke 20 gol. Aku tak cakap tentang 20 gol ke atas lah. Sebab 20 gol ke atas tu dah elite striker kan. Ini okey lah, bracket 12 ke 15 gol. 12 ke 15 gol. Satu striker je. Mereka ada Christopher Nkunku akan kembali selepas ini, guys. Jadi itu menjadi satu warning kepada pasukan-pasukan lain di Premier League tentang squad ni, they're just gonna grow, Kish. Squad ni sangat muda. Dan aku rasa musim 2025-2026 nanti kita akan tengok squad ini challenging. Mungkin aku tak tahu lah. Mungkin aku blow out of proportion ke apa kan. Mungkin challenge for the title. Sebab mereka sebagus itu sebenarnya. Aku setuju. Aku nak sambung apa yang cakap tadi tentang Conor Gallagher. Aku nak bagi dia flowers. Okay. Bagi bunga-bunga sedikit. About time lah kan. Kepada Conor Gallagher. Conor Gallagher ni adalah bagi aku a perfect case study of kenapa kadang-kadang pemain bola sepak moden ni sekarang ni, bola sepak dah jadi sukan yang kompleks. Pemain-pemain pun dah evolve jadi individu-individu yang kompleks, yang ada kekuatan, ada banyak variation, yang ada kelemahan. Dan tugas jurulatih bukan sekadar meletakkan mereka di atas padang dan bagi main, tetapi tugas jurulatih adalah untuk mengenal pasti apa yang boleh aku lakukan untuk mengeluarkan kekuatan mereka dan untuk menutup kekurangan mereka. Perspektif Conor Gallagher ni adalah best season dia di pentas Premier League sebelum ni adalah musim dia bersama Crystal Palace.
ketika dia on loan. Dan musim tersebut, apa yang kita kenali tentang Conor Gallagher? Aku yang time tu aku siap ada buat Mud Stats kalau tak silap aku. Okay. Mud Stats tak pun aku ada buat Goal per 90. Aku tak ingat lah apa yang aku buat. Tapi tentang Conor Gallagher, di mana kita explore impact dia terhadap Crystal Palace. Benda yang paling ketara, Conor Gallagher bukanlah chance creator. Conor Gallagher bukanlah individu yang elite dari segi melakukan hantaran-hantaran lolos yang berbahaya, bukan pencipta peluang yang terbaik di pasukan Crystal Bukan Palace. juga elite number 6 kan? Bukan elite number 6, correct. Conor Gallagher punya value kepada pasukan Crystal Palace itu adalah tugas yang dia lakukan out of possession. Hari ini kita dah banyak sebut perkataan out of possession. yeah. Banyak sebut. Tadi kita sebut tentang Pochettino dan prinsip out of possession. Sekarang kita sebut tentang Conor Gallagher. And the reason aku mention out of possession sekali lagi adalah this is the main reason kenapa kita sedang melihat Conor Gallagher akhirnya beraksi dengan baik di Chelsea. Musim lepas kena maki Musim lepas kena maki, kena caci, dikata tidak cukup bagus, tak faham kenapa Frank Lampard, tak faham kenapa jurulatih-jurulatih lain degil nak gunakan dia. Tapi musim ini kita sedang nampak Conor Gallagher yang sebenar hanya satu sebab. Kerana jurulatih yang melatih Chelsea pada ketika ini adalah seorang jurulatih yang cukup clear, yang cukup memahami apa yang dia mahu daripada pasukan dia ketika mereka tidak memiliki bola. That means dalam situasi out of possession, apa yang budak-budak dia kena buat di atas padang. Dan ketua pasukan Chelsea ini dari segi gerakan mereka tanpa bola adalah Conor Gallagher. Kerana that was his role at Crystal Palace. Dia punya pressing, dia punya closing down on players, dia punya tackling, final third tackles, final third pressures, dia punya ability untuk bergerak dari bawah ke atas, the energetic box to box character, dia punya peranan dalam memberikan Chelsea numerical superiority di kala mereka nak mendapatkan semula kawalan bola. These are the things yang kalau hang tak tengok stats, kadang-kadang hang susah nak appreciate benda tu dalam seorang pemain. Sebab susah nak spot dengan mata kasar juga. Sebab kadang-kadang mata kasar kita tertumpu kepada penciptaan peluang, jaringan gol, penciptaan assist. We don't see the dirty work. That's why pemain macam Akram Mahinan kat Malaysia ni pun dengan Amar Rohidan pun selalu kena maki. Underappreciated. Padahal tugas mereka tu penting. And the same can be said about Conor Gallagher. And aku sangat gembira untuk melihat dia akhirnya berada di sebuah pasukan di bawah seorang jurulatih yang tahu akan profil dia dan tahu akan cara terbaik untuk memanfaatkan profil dia di atas padang. And as a result, hang sedang nampak Conor Gallagher yang berada di tahap yang cukup elite pada ketika itu. Aku nampak permainan Gallagher ni macam siapa. Cuba bagi tahu aku. Ketika N'Golo Conte di-convert daripada jadi number 6 ke number 8 tu, itu di bawah Maurizio Sarri ataupun Thomas Tuchel lah. Sarri kan? Bukan Conte. Conte. I think maybe Conte. Aku tak pasti. Salah satu daripada kan semua orang tanya-tanya tu kenapa ni dia defensive midfield terbaik. Tengok performance dia di attacking gila juga. Itu yang mengingatkan aku profiling profiling tu. I mean ada sebab lah kenapa coach buat perkara sebegitu kan. Jadi itu adalah midfield pasukan Chelsea. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.